Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis keimunan. Okey, jenis keimunan kita bahagikan kepada dua bahagian yang utama. Yang pertama bahagian jenis keimunan aktif, dan yang kedua jenis keimunan pasif. Okay, kena ingat balik kita punya silibus tingkatan 3 yang lepas. Keimunan aktif bermaksud badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Okey, manakala pasif pula badan menerima antibodi dari luar. Okey, so kita pergi satu-satu. Antibodi keimunan aktif ni pula ada dua bahagian lagi. Yang pertama bahagian semula jadi dan yang kedua bahagian keimunan aktif buatan. Okay, keimunan semula jadi ni, aktif semula jadi bermaksud badan ni tadi dia mesti terkena dulu jangkitan penyakit. Barulah badan boleh menghasilkan antibodi sendiri untuk melawan jangkitan yang seterusnya. Okey, so mesti jatuh sakit dulu barulah antibodi dapat dibina. Jadi ketika jangkitan tadi, limfosit kita akan menghasilkan antibodi betul untuk melawan jangkitan tersebut dan juga dalam masa yang sama menghasilkan sel memori. Okey, yang ni yang penting yang mana tadi maklumat tadi akan disimpan. Maklumat tentang jangkitan patogen tersebut akan disimpan dalam jangka masa yang lebih lama selepas jangkitan tersebut. Maka untuk jangkitan yang seterusnya jika ada berlaku sekalipun, kebiasaannya badan sudah mempunyai paras antibodi yang mencukupi untuk melawan jangkitan yang seterusnya. Okey. So, jenis penyakit contoh penyakit yang boleh yang melibatkan keimunan aktif semula jadi adalah cacar air dan campak. Biasanya kalau kena sekali, next dah tak kena lagi lah kalau ada jangkitan yang berlaku di sekitar kita. Kebiasaannya demikian. Okey. So, yang ini you kena ingat bentuk graf ni. Ni dah kita dah belajar masa form 3 dulu. Sama sahaja. Jadi macam biasa, make sure every time you look at graph, ada tajuk graf. Ada part C, XY dia, XY kan. Kemudian ada label pada graf tersebut. Label part C-nya. Dan juga yang tanda dot-dot yang tegak ni, ini adalah aras keimunan. Maksudnya, ini adalah aras kepekatan antibodi yang optimum untuk menghasilkan kita punya daya tahan penyakit tadi. Jadi, kena pastikan kepekatan antibodi melepasi aras ini. Barulah dikatakan badan telah imun terhadap jangkitan penyakit tersebut. Okay. So, dalam keimunan aktif semula jadi ni tadi, first time jatuh sakit, okey, kemudian paras kepekatan antibodi dalam darah akan semakin meningkatlah. Tapi kita masih lagi jatuh sakit akibat jangkitan yang pertama. Okey, pada jangkitan yang kedua nanti, kita punya badan sudah pun membina antibodi di dalam darah. Jadi kalau ada next punya jangkitan di sekitar kita, biasanya antibodi ini telah pun mengingat patogen tersebut, lalu dia akan menghasilkan reaksi yang sesuai terhadap patogen tersebut. Maka badan akan selamat daripada jangkitan penyakit. Okey, kemudian yang kedua kita pergi kepada keimunan aktif buatan. Okey, yang ni diperoleh hanya melalui proses vaksinasi lah. Okay, so Malaysia kita ada jadual vaksinasi kebangsaan yang biasanya diikuti sejak baby sehingga beberapa belas tahun. Okay. So, suntikan vaksin tadi, you kena ingat dalam silibus ni, make sure you tahu apakah vaksin. Okay, vaksin adalah ampaian patogen yang telah dimatikan atau dilemahkan yang disuntik ke dalam badan bagi merangsang limfosit menghasilkan antibodi. Okay. So, syaratnya nak suntik vaksin ni mestilah kepada orang yang belum lagi terkena jangkitan penyakit tersebut. You kena sihat baru boleh terima suntikan vaksin. Dalam suntikan vaksin tadi,
dia akan ada turutan lagi beberapa siri suntikan supaya untuk mengekalkan dan meningkatkan lagi kepekatan antibodi supaya mencapai aras keimunan. Jadi barulah dikatakan badan mempunyai daya tahan melawan penyakit. Okey. Okey, seterusnya kena tengok pada graf ni. Make sure you all ingat graf ni macam mana nak huraikan dia. Okey, macam ni senang aja. Tengok V1, V2 saya senang cakap kat sini. V ni suntikan vaksin pertama, yang ni suntikan vaksin yang kedua ataupun yang kita panggilkan dalam bahasa kita sebagai booster. Okey, so first you disuntik dengan vaksin, maka badan tadi dah menerima kan patogen yang dilemahkan, jadi dia akan merangsang penghasilan antibodi. Jadi dalam antibodi dekat bahagian selepas suntikan pertama masih lagi rendah. Jadi memerlukan suntikan yang kedua. Barulah antibodi tadi dapat ditingkatkan kepada tahap yang optimum. Yang mana badan tadi baru boleh berupaya melawan jangkitan penyakit. Okey, ini bagi keimunan keimunan aktif buatan. Okey, selesai tersebut, kita pergi kepada keimunan yang kedua, iaitu keimunan pasif. Pun ada dua jenis, iaitu semula jadi dan juga buatan. Okey, kalau keimunan pasif semula jadi ni, ingat sahaja dua keadaan, yang mana yang pertama antibodi ni diterima oleh baby, oleh fetus lah, di dalam melalui plasenta ibunya. Ini dalam kehamilan. Jadi antibodi kan dah ada kat dalam darah ibu, jadi ia akan meresap masuk ke dalam fetus melalui plasenta. Okay, yang kedua, antibodi tadi juga terus diperolehi dengan cara susuan ibu dan juga daripada kolostrum. Okay, kolostrum ni apa ya? Kolostrum ni bendalai yang keluar daripada kelenjar mamari lah, daripada susu badan. Tapi pada biasanya dah akhir trimester ketiga, masa hamil tu, ataupun pada awal-awal masa baby baru dilahirkan. Jadi cahaya itu macam likat kekuningan, kaya dengan antibodi. Yang tu diperlukan sangat oleh baby yang baru lahir. Okey, so tapi kelemahannya, ia adalah keimunan yang bersifat sementara. Selama beberapa bulan selepas dilahirkan sahaja dapat bertahan. Kemudian dia akan berkurangan lah keimunan tersebut. Ataupun paras antibodi tersebut akan semakin berkurangan. Okey, so ingat balik bentuk graf yang sama ni. Kepekatan antibodi melawan masa. Ni graf keimunan pasif semula jadi. Okey, so terima sahaja antibodi daripada mama melalui plasenta ataupun daripada susu ibu. Antibodi terus meningkat sampai kepada satu tahap ataupun satu tempoh tertentu, dia akan semakin menurun lah. Sebab dah tak ambil lagi kan susu ibu. Okey, seterusnya yang terakhir kita pergi kepada keimunan pasif buatan. Yang ini diperolehi melalui suntikan anti-serum. Okey, tengok sini. Anti-serum ni bermaksud serum darah di bahagian daripada darah yang hanya mengandungi antibodi yang spesifik untuk melawan penyakit yang dibawa oleh patogen. Contohnya anti-serum ni kita biasanya lah diekstrak ataupun diperoleh daripada haiwan seperti kuda, lembu, arnab ataupun daripada manusia yang pernah dijangkiti penyakit tersebut. Dan diberikan kepada biasanya orang yang mengalami keracunan, keracunan makanan. Lepas tu yang biasa you dengar apa tu, kancing gigi kan, lepas terkena katalah tercucuk paku berkarat, so you pergi klinik ambil suntikan tetanus. So tetanus tu adalah suntikan jenis anti-serum. Kemudian gigitan haiwan berbisa, contohnya mungkin dipatuk ular ke kan, so kena ambil suntikan anti-serum. Dan juga penyakit rabies ni anjing gila lah. Okey, ia memberikan perlindungan yang segera dan juga bersifat sementara. Cuba tengok graf ni, kita boleh fahamkan macam mana tindakan antibodi melalui suntikan anti-serum. So, sekali suntik, antibodi tadi diterima daripada luar badan, terus meningkat, melonjak, melepasi aras keimunan. Jadi, badan akan dapat melawan penyakit lah. So, biasanya
ada lagi suntikan yang seterusnya, sehinggalah penyakit tadi dapat dilawan sepenuhnya dan pesakit akan sembuh. So ingat graf yang ini. Okey, so kita selesai tajuk keimunan ataupun sistem pertahanan manusia. Okey.